Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Hakim. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang penuh dengan keberkatan ini kita dapat bersama-sama lagi dalam satu majlis ilmu yang disusun oleh Pak Si. Ya, moga-moga sedikit ilmu yang dapat kita manfaatkan daripada majlis ilmu ini dapat menjadi panduan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah tuan-tuan puan-puan sekalian, ilmu, amalan yang dikira oleh Allah adalah amalan-amalan yang berdasarkan kepada ilmu, bukan amalan yang kita ikut-ikut. Banyak kita ni buat amalan daripada kecil, ikut je apa orang buat tanpa ilmu, jahil kita. Dia buat benda atas tak erti, ikut saja. Maka itu amalan-amalan tersebut akan jadi amalan yang sia-sia, tidak akan dikira oleh Allah, jadi penat. Adapun kita yang main mengaji ini, alhamdulillah, Allah buka hati kita, Allah dorong kita, Allah bagi taufik kepada kita, dapat kita meluangkan sedikit masa dalam sejam dua untuk dengar sedikit ilmu. Dan daripada majlis ilmu ni baru tahu lah, subhanallah, benda yang aku buat ni rupanya besar fadilat dia, baru tahu. Selama duk buat tak tahu pun kata besar fadilat. Dan bila kita tak tahu, kita biasa untuk melakukan kesilapan dalam amalan kita sebab kita jahil dengan amalan tersebut, kita ikut. Tuan sekalian, berapa ramai di kalangan kita yang tak erti baca Fatihah walaupun dah umur 40-50 tahun. Saya buat kelas Al-Quran muslimat belaka, macam biasalah. Ni pun sebab tu lah, sikit hari muslimin dulu tepi saya. Semua betul. Tak cukup kita pecah dinding, tidak pun kita duduk di luar. Kan? Kena beli kerusi tambah. Sila pun tak apa. Sekalian. Nah, bila kita test bacaan Fatihah, tuan-tuan, ramai yang fail Fatihah. Jadi Ustaz Zaki nampak kat saya, dia pun buat Al-Quran di sini pun mula dulu nampak dia. Saya yakin ramai di kalangan kita yang dah betul baca Fatihah. Pun begitu, masih ramai yang tak betul. Sedangkan Fatihah itu rukun kepada sembahyang. Nanti kalau tak betul baca Fatihah dia, maka rosak sembahyang dia. Apatah lagi kalau lelaki yang jadi imam, lagi masalah sembahyang dia, tuan-tuan sekalian. Bila kita main majlis ilmu, maka banyak perkara-perkara yang kita dapat. Kita betulkan amalan-amalan kita yang dulunya silap, yang kita tak tahu dan sebagainya, akhirnya dapat kita betulkan di dalam majlis ilmu. Ya subhanallah. Macam kita habaq pada minggu yang lepas, bagaimana kita doa amal dengan 10 kali bacaan la ilaha illallah selepas daripada sembahyang tu, ikut lama daripada kecil sampai tua. Tapi baru tahu minggu lepas rupanya tu dia besar fadilat yang Allah nak bagi. Subhanallah, 10 pahala, 10 dosa Allah angkat martabat kita, Allah jauhkan daripada syaitan. Allahumma salli ala sayyidina. Baru tahu bila kita main majlis. Lepas ni nak buat kemas. Bila kita buat lepas ni, kita buat dengan confident. Oh subhanallah, buat 10 kali. Pasal apa buat 10 kali? Orang tanya kita boleh jawab macam tu. Pasal apa? Pasal ada ilmu. Punca dia apa? Mai ke majlis ilmu. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata, idza marartu bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi SAW. Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat, kalau kamu melintah di satu tempat yang nama dia ar-riyadil jannah, taman-taman syurga, maka singgahlah, duduklah bertenang-tenang, mai singgah. Sahabat dia heran, apa ar-riyadul jannah? Mana ada taman syurga dekat dunia ni? Kita ada dunia lagi, bukan mati lagi, belum masuk syurga lagi, mana nak cari taman syurga? Lalu dia bertanya sahabat, ma ar-riyadul jannah ya Rasulullah? Rasulullah ni nak tanya ni, apa itu taman syurga? Ya Rasulullah, maksud tu apa? Rasulullah kata, al-halaqatu zikr. Halaqah-halaqah, kumpulan-kumpulan zikir, kumpulan-kumpulan yang mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu riwayat yang lain, al-majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Ni tempat kita main duduk. Kita duduk di taman syurga.
Kalau taman ni kita bayang ada pokok, ada bunga-bunga cantik tempat dia, kan? Ada keindahan. Itu yang kita bayang, itu taman dunia, taman syurga di dunia. Apatah lagi taman syurga, taman yang di syurga, yang keindahan dia tak dapat kita nak bayangkan betapa indah dan cantiknya taman di syurga. Apa yang kita nampak di dunia ni takkan sama dengan apa yang ada di syurga. Subhanallah, lebih cantik dan teramat cantik dia taman di syurga. Bila kita main ni, kita mau untuk main duduk di taman syurga, kita cinta kepada taman syurga, kita suka main duduk di taman syurga di dunia ini, maka mudahlah kita nanti untuk masuk ke taman syurga yang betul-betul di syurga. Tetapi kalau kita di dunia ni, kita cukup benci dengan taman syurga ni, kita cukup tak suka dengan taman syurga, kita rasa tak selesa, rasa tak tenang, rasa tak best duduk, rasa gelisah, rasa berpeluh, rasa macam-macam, rasa tak seronok. Ustaz ceramah lambat sikit, Allah ni tahan kira lah, ada kerusi, kalau duduk bersilau dia beralih 342 kali. Sementara Nabi Ustaz duduk ceramah kira beralih 1, beralih 2, beralih 3. Duk kira dia beralih 342.7 kali. Sementara ada habis pula, dia gelisah, dia rimah lah. Allahumma salli ala sayyidina. Dan tuan dia buat kajian, dia buat orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan, orang yang mengamalkan apa? Rawatan-rawatan Islam. Dia kata di antara tanda orang tu belah hantu raya. Dia tak boleh duduk dalam masjid, duduk masjid dia rimah, dia berpeluh-peluh. Siapa macam tu dia tu. Kita kalau kita tak suka duduk di majlis ilmu waktu, kita tak suka duduk di Raudhatul Jannah, taman syurga yang Nabi sebut di dunia ini, tuan-tuan, bagaimana kita nak pindah tu, nak duduk di taman syurga yang Allah nak sediakan kepada orang yang beriman. Oh, di dunia tak mau duduk, di akhirat nak pula. Nak masuk syurga, kalau tanya dia, nak masuk syurga Firdaus, nak duduk bersama dengan Nabi, nak duduk dengan salafus salih, orang-orang hebat. Tapi di dunia dia cukup benci, cukup tak suka dengan majlis ilmu yang Nabi sifatkan sebagai Raudhatul Jannah. Oh, subhanallah. Sebab tu syukur kepada Allah, Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita mai ke majlis ilmu, sedangkan ramai di kalangan kita yang masih seronok mereka duduk di rumah, tak teringin pun nak mai tengok majlis-majlis ilmu. Sedangkan mereka duduk dalam keadaan jahil, tak kerti apa, jahil, tak tahu nak buat amalan, jahil nak menjalani kehidupan, dia duduk dalam gelap. Bila kita mai buat majlis ilmu ni, nak pencerah jalan dia, nak tunjuk jalan dia untuk balik ke syurga. Kubur itu gelap, akhirat itu gelap, padang mahsyar itu gelap. Gelap padang mahsyar, zulman syadida, gelap yang teramat sangat. Gelap pasal apa? Matahari mana ada, tuan-tuan? Gelap yang teramat sangat. Allah nak tunjuk jalan pergi syurga, nak pencerah jalan kita nak pergi menuju ke syurga, nak cerah kubur kita, nak pencerah apa padang mahsyar kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Ustaz mai mengajar tiap-tiap minggu, berganti ustaz, bersilih ganti ustaz. Ada yang hempal jegil mata, ada yang hempal lena, tu suka apa. Ustaz slow sikit hempal lena. Ustaz terkah sikit hempal jegil. Dia mai buat apa? Mai nak pencerah jalan, nak bagi cerah, nak bagi tunjuk jalan, nak bagi kubur kita tu cerah. Bukan ustaz nak pergi pasang lampu dalam kubur dia, tak. Nak habaq amalan-amalan yang boleh menyebabkan kubur dia cerah. Ustaz nak habaq bagaimanakah yang amalan-amalan yang boleh menyebabkan nanti di padang mahsyar kita selamat. Ustaz nak pesan, jangan buat yang ni, jangan buat yang tu, supaya di padang mahsyar nanti kamu tak kena seksa. Ustaz nak pesan, jangan buat yang ni, jangan buat yang tu, supaya nanti di dalam kubur kamu duduk tenang, boleh berehat. Kata sekalian, kita nak pencerah jalan dia, itu pun dia tak suka. Orang yang suka duduk dalam gelap, beli rumah, kita cerita minggu lepas, beli rumah, pasang lampu semua siap, cantik rumah dia, dia masuk rumah dia, dia pergi cabut lampu-lampu tu semua, biar anak bini duduk dalam rumah dalam gelap, teriak anak semua sebagainya. Kata, orang ni cerdik ke bodoh? Bukan bodoh, tak cerdik. Bodoh, tak berapa cerdik, tuan-tuan. Dia nak duduk dalam gelap, orang nak bagi dia cerah, tak mau nak duduk dalam gelap. Orang ni, tuan-tuan, dia memilih untuk
berada di dalam kegelapan, sedangkan orang nak bagi dekat dia cahaya, tak suka main. Namun begitu tuan-tuan, ini merupakan hidayah daripada Allah. Allah buka hati kita untuk main. Allah pilih. Sebab tu tuan-tuan, syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk saja-saja syukur, ya Allah, aku ni hujung-hujung umur ni Allah masih dorong nak main mengaji. Dulu jahil, dulu tak ingat apa, dulu dandut reggae-reggae kita ni dapat lagu mana. Zaman muda pakai seluar dengri, kasut tinggi, kepala berjambul dulu ni. Lah ni alhamdulillah Allah buka sikit jalan, Allah buka dorong, Allah buka hati untuk mai dengar majlis-majlis ilmu. Dengan ilmu yang kita dapat dalam majlis ilmu ini, kita mampu untuk beramal dengan dia. Kita usaha dengan sedikit umur yang berbaki dalam hidup kita ini untuk kita beramal dengan ilmu-ilmu yang kita dapat di majlis ilmu. Amalan-amalan sedikit yang boleh janji kepada kita syurga, amalan-amalan sedikit yang boleh tolong kita waktu kita di padang mahsyar nanti, amalan-amalan sedikit yang boleh bagi berat sikit timbang amal kita nak banding dengan dosa yang kita buat. Daripada kita akhir balik sampai lani dosa banyak, tiap-tiap hari duk tambah. Dengan sedikit amalan yang kita cerita di majlis ilmu, nak usaha untuk beramal dengan dia. Moga-moga boleh berat sikit timbang amal kita tu, sehingga kita boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu pun dia ada dua jenis orang pula. Satu orang yang bila dia dengar ilmu tu, dia pulun nak buat apa yang dia belajar, walaupun sikit dia usaha nak buat. Ada seorang lagi, dia dengar saja, dia seronok main, seronok dia dengar, dia balik dia tak buat apa. Orang ni orang yang rugi, sebab Allah dah suruh dekat dia makanan, Allah dah suruh di depan dia makanan, dia tolak, dia tak mau. Dia duduk tengok je macam cerita Piramli. Hari ni boleh hidu saja, kata isteri dia. Kata Ahmad Nisfu tak boleh makan, hidu saja. Sedap-sedap, kenyang. Dia kenyang dekat hidu saja. Orang lain nak makan hidangan yang Allah bagi dekat dia, Allah bagi hadiah yang banyak. Orang nak ambil, nak pulut, nak ambil supaya jadi bekal, nak bawa pergi akhirat, dia tak mau. Dia nak hidu, dia nak tengok saja. Orang ni orang rugi, benda tu depan mata dia dah. Dan sekalian, orang ni adalah orang yang rugi. Kita kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua, usaha nak buat juga walaupun sedikit. Sebab apa? Sebab kita perlu bekal lepas kita mati. Tuan-tuan, jemaah sekalian, kalau satu hari bos kita mai kata dekat kita, ni Zul, minggu depan nak pi Brunei. Zul kena siap-siap sedia, minggu depan nak pi Brunei, duduk sana 2 minggu, buat urusan kerja dan sebagainya. Abang Zul, kita tu hari tu dapat arahan daripada bos. Dia balik-balik tu, dia kerah isteri dia. Suruh bini dia ni cek tengok baju-baju abang cukup dah, abang nak duduk sana 2 minggu dekat Brunei, bos hantar pergi sana. Lepas tu ni apa semua beg ada tak? Baju jaket apa semua, kain pelikat apa semua, ubat gigi, baru gigi, set semua dah lengkap. Dia pergi dekat bank dia pergi buat keluar duit ringgit Malaysia, dia pergi dekat kedai money changer, tukar duit Brunei. Tak cukup beg, dia pergi beli beg, dia buat segala persediaan, dia nak pergi ke Brunei 2 minggu. Nak pastikan semua kelengkapan dia di Brunei itu lengkap. Takut apa? Takut sagi tak ada benda nak beli, jadi payah. Takut sagi duit ringgit Malaysia yang dia bawa tak cukup untuk dia spend, untuk dia belanjakan di Brunei, sagi dia jadi masalah dekat sana. Dia pergi pula dekat jabatan HR tempat kerja dia. Dia tanya, ni aku duduk sana, duduk hotel mana? Siapa nanti menjemput aku dekat sana? Siapa main ambil? Macam mana urusan aku di sana? Mana jadual aku di sana? Dia cek semua supaya apa? Supaya dia pergi ke Brunei, dia sampai sana, urusan dia berjalan dengan lancar. Faham tak? Kalau dia nak pergi ke Brunei, itu alhamdulillah bos dia habaq minggu depan dia boleh buat segala persediaan untuk dia pergi ke Brunei. Dia duduk di sana seminggu, tak ada sebarang masalah. Kalau orang yang habaq kata, ni Zul, esok nak kena pergi Brunei dah, dia jadi kelang kabut. Pasal apa? Tak ada nak bersedia apa. Orang jadi kelang kabut, sagi sampai sana, sagi tak ada orang nak ambil hotel, dah lah seorang-seorang dekat sana, tak kenal siapa. Akhirnya jadi masalah di sana. Tuan-tuan, itu kalau nak pergi Brunei, kita yang nak pindah ke alam yang lain, yang takkan balik-balik dah sampai bila-bila. Nak pergi Brunei 2 minggu, boleh buat persediaan 2 minggu. Kita nak pindah pergi satu negeri yang nama dia negeri akhirat, yang kita duduk di sana sampai bila-bila, tak balik-balik dah. Apa persediaan kita? Mana baju kita? Mana kelengkap kita? Mana beg? Mana ubat gigi, baru gigi? Mana dah? Mana dia wang tu? Wang yang kita akan pakai tu, mata wang yang pakai di akhirat tu, dah siap sedia kan?
Tak ada apalah kalau malaikat maut mai hari ni. Jom kita pergi hari ni. Allah jam dah tuan. Abang kat malaikat maut sat tunggu sat boleh tak? Sat boleh. Sat je sat. Sat apa aku bagi hidup lama dah. Kelang kabut kita. Kalau dia mai habaq tak apa, dia mai habaq kita ni apa ni. Abang nak Cina ni minggu depan saya mai ni, minggu depan qalu. Kalau malaikat maut mai habaq lagu tu, minggu depan hari Rabu pukul 4 petang qalu. Kalau dia mai habaq lagu tu legalah. Minggu depan hari Rabu tu kira tak pi mana, duduk dekat situ. Bukan kata minggu depan, start hari ni tak pi mana dah. Duduk masjid subhanallah subhanallah subhanallah. Baca Quran sembahyang sunat tak kira waktu dah. Lepas asar 10 subuh. Lepas subuh pun mati baik pun suka dah. Pasal apa 20 satgi nak mati. Masalah dia malaikat maut tak habaq bila nak ambil. Kalau dia habaq mudah, masalahnya tak main habaq. Mungkin satgi, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin minggu depan. Tak tahu apakah persediaan kita nak bertemu dengan malaikat maut. Dan orang lelaki cukup sayang bini dia. Sayang bini dia. Cuba tanya dia, sayang? Sayang? Sayang. Mau tak sayang? Panggil yang. Ya, yang. Bukan sebab bini dia nama Maryam. Panggil yang sayang. Cuba malaikat maut mai kat dia. Mai. Dia nak bagi pilihan lah. Saya nak mati dulu kan? Nak bagi bini mati dulu? Confirm dia suruh bini dia mati dulu. Tu tak sayang pun. Dah sekian. Malaikat maut mai tak habaq, itu masalah dia. Tu tak sekian. Namun begitu, apa persediaan kita untuk balik bertemu dengan Allah? Cukup tak cukup lagi? Tak cukup ustaz, tak cukup. 60 tahun hidup buat apa? 70 tahun hidup buat apa? 50 tahun hidup tak cukup lagi. 50 tahun hidup nak buat amalan tak cukup lagi. Tak cukup ustaz, dosa banyak. Siapa suruh buat dosa? Allah suruh buat dosa kan? Dah Allah tak suruh buat dosa. Allah suruh buat apa? Allah suruh buat pahala. Awak pergi buat dosa, Allah suruh buat pahala. Allah nak jawab apa tuan-tuan? Tu baru ustaz tanya, tak malaikat tanya lagi. Ya. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu orang yang bertakwa, kata Imam Abdullah Haddad di dalam kitab dan Nasihat Agama Wasiat Iman, dia kata apa? Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa di sisi Allah ialah dia sentiasa bersedia, dia sentiasa berusaha untuk memastikan diri dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia sentiasa berusaha untuk pastikan diri dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu apa? Kematian yang baik. Orang balik masjid pagi-pagi subuh, tiba-tiba lintas jalan, pom, orang langgap mati baik. Pasal apa? Baru balik masjid sembahyang subuh. Orang tengah baca Quran, tengah baca dialog, tiba-tiba mati dalam baik. Saya mengajar di surah ayat hitam Sungai Aceh tu. Sebelum pengajian tu dia baca Quran dulu, belajar tajwid. Ada seorang tu, dia ni memang tak pernah miss. Lama dia duduk mengaji tajwid. Dan dia ni pulun nak baca dulu. Kalau dia nanti dia nak baca dulu. Satu hari baca-baca, baru ayat yang kedua tuan-tuan, Abah mati dia. Abah tengah baca Quran, Allahumma salli husnul khatimah. Di pertama baru ni, bulan lepas, rakaat kedua sembahyang isyak lepas kuliah. Kat takbir Allahu Akbar sembahyang rakaat kedua, tiba-tiba dengar bunyi ngong-ngong di belakang. Habis sembahyang, bagi tengok-tengok, dah ada orang mati rakaat kedua. Tengah sembahyang rakaat kedua, katanya waktu tengah sujud, subhanallah, Allah pilih dia mati dalam husnul khatimah. Ingat tuan-tuan, ulama kata kita akan mati atas benda apa yang kita suka buat. Kita akan mati atas benda apa yang kita suka buat. Orang bertakwa, dia akan pastikan diri dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Macam mana kita nak pastikan kita ni mati dalam husnul khatimah sedangkan kita tak tahu bila kita akan mati? Kalau kita tahu, senang. Masalahnya kita tak tahu. Macam mana nak buat, kata ulama? Ulama kata kita kena buat amal soleh setiap detik dalam kehidupan kita. Setiap detik dalam kehidupan kita itu kita kena buat amal soleh. Jangan berani selit di antara amal soleh tersebut dengan amalan-amalan maksiat kepada Allah. Takut-takut waktu malaikat maut mai itu cabut waktu kita tengah buat maksiat. Dah jadi tu imam cantik dah 20 tahun dah. Jadi tu imam. Tiba-tiba cucu balik daripada Kuala Lumpur.
Raya. Tok Wan, jom kita pergi tengok wayang. Hei, aku ni mana boleh pergi tengok wayang? Aku ni Tok Imam. Apa tu? Dia kata, Tok Wan ingat apa? Tok Wan ingat dulu punya kali. Dulu punya panggung wayang betul lah. Tikus lari celah kaki. Angkat. Tikus. Lah ni dia kata macam duduk atas apa? Macam duduk atas kapal tempang tu. Dengan cushion selesa dengan apa? Hiburan keluarga, kata cucu dia. Dia pun teringin nak pergi. Pergilah dia dengan cucu dia, dengan anak menantu dia sebagainya. Dalam perjalanan sampai dekat simpang, aksiden mati. Mati dalam keadaan menuju ke tempat maksiat. Oh, tak boleh kau tengok wayang ustaz. Tak boleh. Setakat law ni, hukum dia tak boleh. Pasal apa? Pasal tempat tu kita tahu tempat maksiat. Ada lelaki perempuan duduk gelap, duduk dua-dua orang. Melainkan sampai satu hari nanti dia buat panggung wayang yang pisah lelaki dengan perempuan tengok cerita yang tak maksiat. Waktu tu boleh pergi tengok. Setakat lah ni semua duduk. Kita duduk tengok wayang, ada lelaki perempuan duduk depan kita. Tutup lampu, kepala hilang. Mana pergi? Turun bawah kerusi, rupanya terus dia buat apa? Buat maksiat lah tuan-tuan. Selagi ada maksiat dan kita tahu tempat tu tempat yang orang suka buat maksiat di dalam dia, maka tempat tu kita tak boleh pergi. Tiba tuan-tuan cuba bayang tengah-tengah duduk tengok wayang, tiba-tiba reban habis. Mati kita dengan orang-orang sekali yang duduk dalam tu. Orang panggil orang nanti mati tempat maksiat. Ya. Mati dalam perjalanan menuju ke tempat maksiat dah jadi tu imam elok dah. Ada sekalian. Mati dia mati suul khatimah. Masuk surah Abang esok dia berkata apa? Seorang imam. Kemalangan, meninggal dunia dalam kemalangan ketika dalam perjalanan menuju ke panggung wayang. Allah tuan-tuan. Ya. Masalah. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala, kita kena pastikan diri kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Buat benda kebajikan setiap masa dalam hidup kita. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radha sampai habis ayat. Betul? Allah sebut innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh itu akan dikurniakan, dia sebaik-baik makhluk dan akan dikurniakan kepada dia surga yang mengalir, surga adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang yang nak dapat surga dia ada dua ciri. Yang pertama beriman, insya-Allah kita ni ada iman. Yang kedua dia beramal soleh. Kalau beriman saja tak beramal soleh tak jadi apa. Kalau amal soleh saja tak beriman pun tak jadi apa. Kena ada dua benda ni, iman dan amal soleh. Amal soleh ni bukan benda-benda fardu sembahyang, puasa, zakat, haji, ada. Setiap benda yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu boleh jadi amal soleh. Makan kita boleh jadi amal soleh. Niat kerana Allah. Ya Allah, aku makan ni untuk bagi tenaga. Ya Allah, dengan tenaga yang aku ada ni, aku nak bangun untuk sembahyang, aku nak bangun untuk beribadat. Jadi amal soleh. Bersama dengan isteri pun jadi amal soleh. Ya Allah, dengan aku bersama dengan isteri aku pada malam ini, maka lahirkanlah zuriat keturunan yang baik-baik daripada aku untuk aku didik jadi orang yang beragama dan boleh doakan aku selepas aku mati, yang boleh tolong aku selepas aku mati dan sebagainya. Jadi amal soleh. Masuk tandas pun boleh jadi amal soleh dengan niat kerana Allah. Betul? Sepanjang hidup kita, apa yang kita buat dalam hidup kita boleh jadi amal soleh. Nak tahu boleh jadi amal soleh, tak boleh amal soleh, cuba cantumkan dengan bismillah. Nak buat benda apa, cantum bismillah. Kalau dia boleh cantum dengan bismillah, boleh jadi amal soleh. Kalau tak boleh cantum, tak boleh jadi. Nak curi, nak pergi mencuri, boleh bismillahirrahmanirrahim curi. Tak jadi. Maksudnya itu bukan amal soleh. Nak telefon girlfriend, bismillahirrahmanirrahim, boleh? Boleh. Nak isi rokok, boleh? Kena lagi. Baik perempuan semua. Kalau lelaki dia pun tunduk apa dia kenal lagi dia pun kata. Bukan cakap bismillah, baca doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, bukan apa wa qina azabana. Ya Allah, berkatilah rezeki yang kau kurniakan kepada aku dan jauhkan aku daripada api, buah api kat mulut. Nah betul, tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh jadikan amal soleh dengan syarat kita niatkan Allah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, jaga akhir kita tu. Jaga penutup kita tu. Pasal apa? Pasal penutup itulah nak menentukan kita di akhirat. Maka la akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah, kata Nabi SAW.
Siapa yang akhir kalam dia, penutup hidup dia dengan la ilaha illallah, masuk syurga. Tapi berapa ramai yang boleh habis ayat dia dengan la ilaha illallah? Mati ni biasa mengejut. Orang ulama kata, saya sebut tadi, ulama kata kita akan mati atas benda apa yang kita suka buat. Kita ni orang yang suka berzikir, subhanallah, subhanallah, hidup kita ni kerja berzikir, suka pegang tasbih, berzikir. Maka orang ni akan mati dalam keadaan dia sedang berzikir. Orang yang suka sembahyang sunat, suka sembahyang, dia akan mati di celah-celah sembahyang. Orang yang suka karaoke, dia akan mati waktu tengah karaoke. Ada baru ni masuk Sarawak, tahu? Di Kuantan, dia mati tengah menyanyi. Mati tengah menyanyi, subhanallah. Menyanyi tak kira lah, dia menyanyi lagu Negeriku Jerantul. Tak pernah dengar pun, tapi tulis lagu Sarawak lagu tu lah. Kira tak kira lah menyanyi lagu patriotik. Macam ni lagu negaraku lah. Negaraku, tanah tumpahnya darah nyamuk. Apa? Malaikat nyamuk. Malaikat cabut nyamuk. Mati tengah tarik kau tu. Mati dah. Nyanyi tak kira lah. Nyanyi lagu patriotik. Kalau tengah nyanyi lagu Awi, bara yang panas membara, nyamuk. Malaikat cabut nyawa dah. Mati dah. Tunggu sat, jumpa bara lagu bawa kita. Kita mati atas benda apa yang kita suka buat. Sebab tu biasanya kematian yang mengejut. Tengah bawa kereta elok, tiba-tiba lori main daripada depan. Allah tak ada nak buat apa-apa, boom, accident. Tuan-tuan, lazimkan lidah kita zikir kepada Allah, sebut nama Allah. Pasal siapa yang mati sebut nama Allah, Allah dia masuk syurga. Jangan duk melatah, tak tahu ala-ala. Kita ni jadi melatah, pantang cucuk, apa cak mak tak sebut habis benda-benda dia. Dia sendiri pun dia sebut, tak malu. Sebutlah orang yang punya, dia sebut diri dia. Habis dengan mak-mak dia sekali dia sebut tu. Oh mak kau jatuh, oh apa cak, alamak, macam-macam. Cuba lazimkan dengan la ilaha illallah. Terpelecok sikit, Allahu Akbar, akan sedap macam tu. Sebab kita biasa mati terkejut. Tahu-tahu lori mai depan, tuan-tuan, orang yang melatah dia kata apa? Opocok, pam. Akhir kalam dia bi opocok. Dakhala jannah, dakhala nar. Tutup kalam dengan opocok. Kalau opocok tahan kira lagi. Kalau sebut kawan dia punya, dia punya sendiri kan? Allah, tuan-tuan sekalian, macam-macam kita ni melatah tu. Latih lidah itu dengan kalimah la ilaha illallah. Kalimah Allah. Apa-apa terkejut pun Allah. Terkejut apa pun la ilaha illallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan mati dengan kalimah Allah, insya-Allah dakhala jannah. Jaga mulut kita tu, jaga lidah kita. Tuan-tuan sekalian, hari ni nak peletak lah. Tak pegang kitab, peletak lah. Tuan-tuan sekalian, dengarlah peletak. Saya tuan-tuan duduk pergi penjara, duduk di penjara. Peletak dekat depan tiap-tiap minggu. Peletak, tanya mereka hari tu, hampa beramal tak yang kita duduk mengaji? Ustaz, kami beramal dah Ustaz, alhamdulillah. Kita dengar tu kita rasa macam Allah. Peletak tiap-tiap minggu tu boleh berubah, subhanallah. Jadi tu cara orang banduan yang main dengan kita penuh dengan tetu-tetu. Yang duduk di nombor depan ni, nombor 8, ada nombor 21, tahun 8, 21 lupa. 8 tu masuk dah 8 kali masuk penjara dah. Ada 21 kali masuk penjara dah, tuan-tuan. Keluar masuk penjara tu macam hotel bagi dia lah. Tapi bila beletiak tiap-tiap hari boleh jadi kau kadang-kadang. Tanya dah semua. Tuan-tuan, hafal Quran pun ada dah. Dulu jahat tu saya cerita. Sampai ada yang mereka sebut kami redha dah ustaz duduk di sini. Redha dah pasal apa? Pasal kalau kami di luar kami akan terus jahil, kami akan terus buat maksiat. Mai sini walaupun duduk dalam penjara, kami boleh berubah jadi baik. Kalau mati pun tak apa dah. Yang sebut tu orang yang sedang tunggu hukuman gantung. Betul? Kesan tarbiyah tu, kesan kita duk habaq selalu tu, habaq selalu, habaq hati yang keras boleh jadi lembut. Bila kita tak main mengaji ni, kita tak rajin berzikir ni, dia jadi apa? Hati jadi mati. Hati jadi mati ni macam orang mati. Bukan boleh buat apa, tolak pi dia pi sana, tolak mai ni dia mai ni, tolak tunggi kepala dia ke bawah, kaki ke atas pun dia tak kata apa, orang mati. Sama macam hati yang mati, mai pi lah ceritalah syurga neraka ke ceritalah apa, tak jadi apalah mati dia. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishaw wa lahum 'adzabun 'adzim. Apa dia? Allah peteri hati mereka ni. Peteri ni kalau besi tu petik,
campur 2 besi buah peteri kat tengah-tengah. Katok kat besi tu dia kemek lagi, katok kat peteri tu tak makan. Nak abang kata kuatnya peteri tu. Allah peteri hati. Tak usah cakap syurga, tak usah cakap neraka, tak usah cakap azab, tak usah apa dengan dia tak ada. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Telinga dia Allah tutup, walaupun zahir dia boleh dengar. Kita bercakap dengan dia dengar. Tapi bercakap syurga, neraka, azab, tak ada apa. Masuk belah ni, keluar belah ni. Masuk, tak ada masalah. Wa ala absarihim, mata mereka tu zahirnya nampak, tetapi tak nampak benda akhirat. Bawa kawan pergi kubur, simpan dalam kubur. Usung kawan itu naik keranda, naik tu. Dia jadi tukang usung. Pergi buat turun kawan, dia tu tukang buat turun kawan, duduk dalam kubur. Saya selalu sebut tuan-tuan, benda akhirat yang Allah tunjuk dekat kita, liang lahat. Benda yang akan jadi benda akhirat kepada kita dan sudah menjadi benda akhirat kepada kawan kita yang dah mati, yang dulu dia dengar saja. Abang dalam kubur ni gelap, dalam kubur ni sempit, dalam kubur kena himpit, tu kita dengar. Lah ni dah jadi dah kenyataan kepada kawan kita yang dah mati. Kita ni yang buat turun kawan kita tu, tuan-tuan, kita ni nampak benda akhirat bagi dia. Nampak benda akhirat, nampak benda yang akan dia duduk dan akan kita duduk. Tapi apa manfaat pada kita? Tak ada apa. Buat turun kawan balik boleh pegang cangkui tanah, simpan kawan kita dekat tu, dia balik rumah dia boleh kangkang tengok Astro gelap Maharaja Lawak kar. Tak jadi manfaat apa. Sebab apa? Sebab wa ala absarihim, mata dia pun Allah tutup hijab, tak nampak apa kepada agama, tak nampak. Ramai tak kawan kita macam ni? Ramai, berlambak. Yang main mengaji berapa orang, yang tak suka main mengaji berapa? Ramai. Yang sembahyang berapa orang, yang tak suka sembahyang berapa orang? 70% daripada orang Islam tak sembahyang dengan sempurna. 70%. 30% saja yang sembahyang. Itu pun 30% ini berapa ramai orang sembahyang yang tepat bacaan dia, yang betul dengan rukun dia. Yang khusyuk dia berapa orang? Tak ada, tinggal sikit. Yang sikit ni lah nak masuk syurga. Waktu Sayyidina Umar duduk tawaf, dia tengok seorang lelaki sedang teriak di Kaabah. Teriak, dia duduk berdoa, ya Allah, golongkanlah aku dalam golongan sedikit. Golongkanlah aku dalam golongan sedikit, kata orang. Umar pergi tanya dekat dia, pasal apa yang minta doa bagi jadi orang yang sikit? Awak tak minta doa bagi duduk dalam kelompok orang ramai? Dia kata tak dengar Allah kata apa? Qalilan ma tashkurun, sikit saja orang yang bersyukur. Bila nak masuk syurga, tuan-tuan sekalian, Allah suruh Nabi Adam ambil ni, panggil semua anak-anak cucu kamu, panggil. Masukkan mereka ke dalam neraka. Berapa Allah nak masuk neraka, berapa nak masuk syurga, berapa ya Allah, kata Adam. Allah kata apa? 999 orang masuk neraka, seorang masuk syurga. Allah. Nabi Adam kata, aku tak mampu ya Allah, tolonglah, aku tak kenal mereka. Aku tak tahu yang mana nak masuk syurga, mana masuk neraka, ya Allah, kau pilihlah. Tuan-tuan, 999 orang masuk neraka, seorang masuk syurga. Kita ke seorang tu? Tak tahulah, tuan-tuan. Kita usaha nak jadi yang seorang tu. Usaha nak jadi, moga-moga Allah pilih kita jadi ahli syurga. Tu pun tuan-tuan sekalian, memang kita nak buat amalan walaupun sedikit untuk persediaan kita masuk ke alam kubur. Allah bagi hidayah dekat kita untuk mai ni, alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, ramai yang masih tak. Tuan-tuan sekalian, kemarin saya ceramah tentang kematian di kilang. Dia berpanggil mai kilang, dekat staf-staf tu cerita bagi mati, cerita bab mati. Pasal apa? Orang yang mengingati mati ini dia akan baik. Sama macam yang disebutkan oleh Imam Abdullah Haddad tadi. Orang yang mati ini, orang yang bertakwa ini, dia akan sentiasa cuba untuk memastikan diri dia mati dalam keadaan husnul khatimah, mati baik. Dia buat persediaan untuk kematian dia, orang bertakwa. Kita yang rajin dengar tentang mati ini, kita akan tambah persediaan kita. Kita akan ready untuk mati. Walaupun takkan ready lah sampai bila-bila kan. Saya kemarin cerita betul-betul, takut. Waktu balik kemarin, dia balik ke Perlis, naik motor. Naik motor lah, sip sikit. Hujan sepanjang jalan, Allahu Akbar. Baju hujan pula terlupa bawa. Hujan dah, balik ingat baju hujan tak bawa dah. Pokok sampai Perlis, daripada Sungai Petani sampai Perlis hujan sering. Sampai sana, bila sampai dia tengah pasang tang dekat madrasah dia. Malam tu dapat kuliah.
Ambil mop, ambil kain buruk, mop lantai tu. Lah mop apa semua. Habis mop lantai, terus dah maghrib dah. Mandi-mandi, tukar apa semua, kuliah. Habis kuliah, mesyuarat. Lepas mesyuarat pula dengan guru-guru. Bincang pasal madrasah sebagainya. Sampai pukul waktu dia mesyuarat tu dah rasa tinggi rendah tu ngawam dia tu rasa sesak nafas macam ni. Waktu tu teringat malaikat maut nak mai. Waktu tu fikir betul-betul tak tipu tuan-tuan, rasa macam nak mati betul. Dia gelisah tak tahu nak buat apa. Dia rasa macam kalau mati sekali macam mana. Banyak benda tak selesai lagi, bab ni tak selesai lagi, wakaf tak selesai lagi, duit ni tak selesai lagi, duit tu tak selesai lagi, ni tak kira lagi segala hutang, kereta apa semua, rumah lah, macam-macam tu dah sekalian dia mati. Kalau mati sekali macam mana nampak tuan-tuan sekalian tu. Allah nak bagi tu peringatan tu. Waktu tu takut tuan-tuan nak tidur tak boleh tau. Pegang tasbih berapa kali pusing pun tak tahu dah. Quran baca apa semua, nak bangkit sembahyang sebagainya, tuan-tuan pasal apa? Pasal duk ingat nak mati ni. Tuan-tuan, kita pun tak bersedia nak mati. Siapa pun tak bersedia nak mati tuan-tuan. Macam tu lah orang nak mati dia gelisah. Boleh tengok orang nak mati dia gelisah. Duduk dia nak habaq dia tak berani. Orang yang iman dia tinggi, ulama-ulama hebat, dia habaq dia nak mati pasal dia dah tahu dah kata nak mati. Orang yang tak bersedia untuk mati, dia takut nak bagi tahu dekat orang walaupun dia tahu kata dia nak mati lagi. Dia takut lagi kalau dia habaq betul-betul dia mati. Dia gelisah, dia duduk tak betul. Tuan-tuan diceritakan di dalam kitab. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra, cerita waktu satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat di kubur. Nabi cerita dengan panjang lebar bagaimanakah orang nak mati. Sebelum malaikat maut mai dekat dia tuan-tuan, turun malaikat-malaikat sejauh mata memandang. Sebelum malaikat maut mai ni, malaikat lain turun dulu sejauh mata memandang. Orang yang beriman kepada Allah, dia nampak putih wajah malaikat bercahaya seperti matahari. Bila dia tengok macam tu, hati dia jadi tenang. Dia tahu dia akan masuk syurga. Dia tahu dia akan selamat di akhirat. Dia tenang. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang beriman, yang soleh, yang kita kenal dia mati senyum, ada mati seperti orang tidur, mati mata terbuka sikit, tanda-tanda mati baik. Senyum dia, muka jernih je. Sebab apa? Malaikat lain mai duk puji-puji dia dah, duduk dengan dia, nampak cantik, putih, dia tenang, dia tahu nak pergi sana. Lepas tu baru turun malaikat maut. Malaikat maut turun, cabut nyawa dia seperti air keluar daripada corong air. Lembut pi macam tu je. Orang yang maksiat kepada Allah, waktu dia nak mati, turun kepada dia malaikat yang wajah dia hitam, takut, gerun tengok. Sejauh mata memandang ni malaikat maut tak main lagi. Dalam surah Al-An'am Allah cerita orang yang zalim ni, orang yang jahat ini. Malaikat lain mai sebelum malaikat maut turun itu, pukul dia. Dan kita tengok dia relax, tak ada apa pun. Mana boleh fikir guna akal tuan-tuan. Ulama kata kamu bila sakaratul maut seperti mana kamu berada dalam mimpi. Kita mimpi tuan-tuan, tidur. Bini kita duduk sebelah, kita tak rasa apa, tak ada apa. Padahal kita ni tengah mampus dah. Kena ligat dengan anjing. Anjing ligat, kita lari, berpeluh-peluh bercerau dia, penat. Anjing pula main gigit kaki kita, tokok dekat peti kita, sakit. Tapi kawan bini kita duduk tengok kita duduk tidur sebelah, tak ada apa. Kita jaga dia, penat, berpeluh-peluh bercerau ni, dengan sakit mau cukup. Demikianlah orang yang berada di sakaratul maut, dia bermimpi. Dan orang yang terikat dengan dunia, dia akan bawa dunia di dalam mimpi dia waktu dia nak mati. Kata ulama. Fikir kereta dia fikir rumah dia fikir benda-benda dunia, dia fikir kerja dia fikir anak bini dia fikir waktu tu. Allah cabut nyawa dia dalam keadaan dia sedang lara dengan dunia. Orang yang maksiat turun malaikat yang hitam, pukul dia, katok dia. Keluar roh kamu, paksa roh kita keluar. Mana roh kita nak boleh keluar? Malaikat maut tak cabut. Berselerak roh, kita kata ulama. Berselerak roh kita itu dalam badan kita, dalam keadaan kesakitan yang teramat sangat. Kemudian baru turun malaikat maut, turun, cabut, rentak nyawa dia. Yang Nabi cerita seperti mana bulu, apa macam mana? Bulu yang melekat di besi je.
Kalau kita nak bayang macam mana? Macam kita panggang daging melekat di besi. Kita panggang daging, kita buat kayu. Panggang dia. Bila kita nak buang daging itu, melekat daging-daging di kayu itu. Macam itulah keadaan dia orang yang maksiat kepada Allah. Bersedia tak tuan-tuan? Tak bersedia. Kita takut nak berhadapan dengan kematian. Sayyidina Osman duduk di kubur, teriak. Sahabat lalu belakang dia. Sahabat tanya, kami tengok kamu cerita bab syurga neraka pun tak teriak sampai macam ni. Pasal apa duduk dekat kubur teriak sangat? Dia kata, tak dengar kah apa Nabi kata? Kalau dia selamat dekat kubur ni, selamatlah dia terus sampai akhirat. Tapi kalau dia kena seksa dalam kubur ni, maka seksa lah lebih teruk dia lagi di akhirat. Bila kita mati tuan-tuan, Allah cabut, malaikat cabut nyawa kita. Ulama cerita Imam Abu Hasan cerita apa? Roh kita akan diangkat, dipegang oleh malaikat waktu jenazah kita diuruskan. Waktu jenazah kita dimandikan, dikapankan, roh kita duk tengok ni. Tengok isteri kita, tengok suami kita duk menangis. Tengok anak-anak kita duk teriak. Tengok pekan duk meratap kita. Tengok orang duk baca Yasin, tengok sebagainya. Kita duk tengok orang. Kita duk tengok kita tu. Malaikat pegang roh kita. Kemudian selepas selesai dikapankan, waktu dikapankan, roh kita itu kata ulama dimasukkan semula di antara, dicelah di antara kain kapan dan badan kita. Waktu itu kita diusung ke perkuburan. Orang yang beriman kepada Allah, dalam satu hadis Nabi sebut, cepat-cepatlah hantar aku ke sana. Aku tak sabar nak bertemu dengan Tuhan. Tetapi orang yang maksiat, dia kata apa? Dia kata, kat mana ada celaka lah, kat mana nak pergi hantar pula ni? Kat mana nak bawa pula ni? Dia jangan bawa kupi, jangan bawa kupi. Pasal apa dia tak mau masuk kubur? Sebab tadi dia dah kena teruk dengan malaikat. Tadi dia dah kena teruk dengan malaikat. Dia tahu sekali dia masuk dalam kubur, dia kena lagi teruk. Bila dia kena azab dalam kubur tu, dia minta dekat malaikat, jangan bagi kiamat cepat, jangan bagi kiamat cepat. Sedangkan dia kena azab dalam kubur, kena bakar dalam kubur sampai melepuh kulit, luruh habis daging, luruh isi. Pun dia minta dekat malaikat, jangan bagi kiamat, jangan bagi kiamat. Pasal apa? Sebab dia tahu saat pi kiamat dia kena lagi teruk. Orang yang beriman tanya malaikat, bila nak kiamat? Cepatlah sikit, kami tak sabar nak pergi masuk syurga. Orang yang maksiat, dia kena azab dalam kubur, pun dia minta kepada Allah, jangan bagi kiamat, sebab tak sanggup nanti duduk di pada masa kena azab. Seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad yang syahid di perang Khandaq, perang Ahzab. Syahid dia, sehingga mati, dia kata Nabi bergegar arash. Waktu Nabi mengebumikan jenazah dia tu, Nabi cerita kepada para sahabat. Nabi kata, kalaulah ada orang yang terselamat daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad ni lah orangnya. Sa'ad yang mati syahid berjuang fisabilillah. Dia mati bukan setakat mati biasa, sampai bergegar arash pun akan rasa himpitan kubur. Kubur menghimpit kita. Itu Sa'ad, seorang bayi mati di Madinah. Nabi kata, kalaulah ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur, nescaya budak ni, baby ni akan terlepas daripada himpitan kubur. Nah, abang kata apa? Baby yang kecil pun rasa himpitan kubur. Yang tu yang kita takut tuan-tuan. Takut sangat perempuan. Tak bersedia nak mati pasal apa? Takut gelapnya kubur. Allahumma salli. Kubur himpit kita, kita lemah sebab duduk Allah. Tak boleh bergerak nak belunjuk, tak boleh nak bergerak, tak boleh. Dia kata bukan jasad saja ke dalam kubur, tuan-tuan. Ulama cerita roh kita akan dimasukkan semula ke dalam jasad kita bila kita duduk di dalam kubur. Ulama kata roh kita akan dimasukkan semula ke dalam jasad. Antara yang sebut Ibnul Qayyim, ada ulama kata sekadar pinggang ke bawah ke atas. Kita duduk dalam keadaan jasad kita macam ni, rasa roh, rasa kubur menghimpit kita. Allah, takut kita. Saya tengok satu video YouTube berlaku di Sumatera. Seorang lelaki, dia hanyut. Bila dia hanyut, orang jumpa jasad dia, jumpa dia, ingat dia dah mati. Tuan-tuan, duduk kampung, tak hantar pergi hospital lah, orang urus jenazah dia semua. Tuan-tuan, kemudian dikebumikan. 8 jam dia dalam kubur.
Kemudian isteri dia bermimpi, dia minta tolong. Kemudian mereka orang kampung semua pergi korek balik liang dia tu, percaya kepada perkataan isteri dia tu, korek. Waktu tu dirakamkan video, kita tengok. Rakam video dia daripada awal korek kubur tu, korek. Setelah 8 jam dia dalam kubur. Korek, tuan-tuan, angkat dia, rupanya masih hidup. Cuma dia pengsan tapi bernafas. Orang lak, dia punya apa? Dia punya selut-selut yang duduk di muka dia, tuan-tuan. Alhamdulillah dia hidup. Cuba tuan-tuan bayang, perempuan duduk di tempat dia. 8 jam dalam kubur, dalam gelap, dalam tanah menghimpit, dalam tak tahu nak buat apa. Hidup. Nak minta tolong kat siapa? Nak minta siapa boleh tolong kita? Siapa dengar kita jerit lah, tolong. Siapa boleh dengar? Duduk 7 kaki bawah tanah. Allahumma salli. Kita takut, takut. Bila Nabi sebut kata kubur menghimpit kita, semua orang, tak kira orang Muslim ke orang kafir, kubur menghimpit kita takut nak mati. Sebab kita tak bersedia duduk dalam keadaan yang macam tu. Pun begitu Nabi kata, orang yang beriman kepada Allah selepas dihimpit, dia merasa himpit seperti mana? Seperti mana mak memeluk bayi dia. Mak peluk budak, kita lemah budak. Kemudian Allah lepaskan balik dia sehingga 70 hasta jauh, ikut kepada amalannya. Tetapi orang yang maksiat kepada Allah, orang yang jahat, orang yang benci, orang yang tak suka buat amal, orang yang syirik kepada Allah, terus menghimpit kubur dia sampai ke hari kiamat. Berselisih tulang rusuk. Tuan-tuan, kubur, selamat kita di kubur, selamat kita di akhirat. Celaka kita dalam kubur, celakalah kita di akhirat. Sebab tu nak kena buat amal sungguh. Kita ni syukur, alhamdulillah Allah bagi pilih mai. Antara cara untuk kita selamat di dalam kubur, ada orang teman kita di dalam kubur, apa dia? Beramallah dengan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amallah. Tak berapa hari lagi nak hidup pun. Baki yang ada ni cuba untuk amal tiap-tiap malam, dengan harapan waktu kita beramal itu malaikat cabut nyawa kita, kita masih beramal dengan surah Al-Mulk. Jangan berkira sangat. Berkira kita ni, balok liat, wal lepat liat. Malas sungguh nak beramal. Orang tanya nak masuk syurga. Ni dalam kubur itu gelap, kubur itu sempit. Kita tak sanggup nak duduk dalam gelap, dalam sempit. Buatlah amalan, baca surah Al-Mulk, hafal surah Al-Mulk. Tak boleh hafal dah ustaz, jam dah ni, karat. Dah jam dah. Main nak ajak buat lagu lah. Bawa Quran tu, pi dekat kedai fotostat. Kedai fotostat yang orang Islamnya. Suruh dia fotostat perbesar bagi jadi A3. Abang dekat dia A3, ni A4, A3, A3 dia lagi besar lagi, macam poster size. Melekat di dinding tempat kita selalu sembahyang sunat. Kat mana kita sembahyang sunat? Orang perempuan, dia kena ada satu tempat dalam rumah dia untuk dia sembahyang. Yang paling afdal dalam satu bilik yang kecil, ada duduk dekat situ, tempat dia sembahyang sunat. Melekat di depan. Setiap kali sembahyang sunat, baca yang tu. Setiap kali sembahyang sunat, baca yang tu. Habis sembahyang sunat, baca. Tiap kali nak tidur, baca. Dan baca 4 bulan, 5 bulan, dekatlah sikit-sikit. Tapi syarat dia kena niat nak hafal. Kalau tak niat nak hafal, kita boleh ingat tapi kita tak boleh nak susun. Kalau orang baca, kita boleh ikut. Macam pergi sembahyang Jumaat lah, baca surah Sajadah. Oi, kalau tu imam baca di belakang, kita ni baca lancap kami. Cuba baca sendiri tengok, betul apa habis. Atas pergi ke bawah, bawah pergi ke atas. Saya jumpa dengan surah Tabarak lagi. Terbalik puas habis. Pasal apa? Pasal tak niat nak hafal. Tapi cuba hafal tengok. Niat nak hafal, insya-Allah dia boleh susun. Lepas ayat ni apa, lepas ayat ni apa, boleh tuan-tuan sekalian. Buatlah. Sebab apa? Sebab kita nak mati. Duduk di dalam kubur lama, tak tahu berapa lama nak keluar. Tak tahu. Sahabat Nabi yang wafat bersama dengan Nabi dah tinggal dah 1400 tahun dalam kubur. Tok kita, wan kita dah 80 tahun, 70 tahun dalam kubur, tak keluar-keluar lagi. Kita bila kita mati, bila nak keluar? Tunggu kiamat. Kalau seronok kita dalam kubur, seronoklah kita sampai hari kiamat.
Kalau kena azab lah sampai kiamat. Sebab tu pesan kat anak-anak kita, jangan tinggal sembahyang. Jangan tinggal sembahyang. Pasal apa? Pasal kamu takkan sanggup berhadapan dengan seksa meninggalkan sembahyang. Duduk dalam kubur-kubur menghimpit sampai berselisih tulang rusuk. Tak cukup dengan tu, datang seekor ular yang begitu besar. Perjalanan daripada kepala sampai ke ekor, 1 hari perjalanan. Gigi dia ni, taring dia daripada besi, mata daripada api neraka. Jokah kita. Aku diamanahkan oleh Allah untuk azab kamu daripada zuhur sampai asar sebab kamu tinggal zuhur. Patuk kita, sekali patuk bisa dia 70 tahun kesakitan. Sakit mai pula asar, aku diamanahkan oleh Allah untuk seksa kamu sampai waktu maghrib sebab kamu tinggal asar.